Okey, hai, Assalamualaikum. Korang sekarang sedang berada di dalam siaran Puaka. Okey, sebelum aku teruskan ke penceritaan cerita seram, aku ingin berterima kasih kepada siapa-siapa yang telah subscribe, telah like ataupun share maupun telah meninggalkan komen di ruang komen di video-video sebelum ini. Terima kasih guys. Untuk cerita pertama bagi episod Puaka Tanpa Wajah, kisah kali ini aku dapatkan daripada kawan kepada bapa aku. So pakcik ni aku namakan sebagai Pakcik Muhammad. Okey, Pakcik Muhammad ni dia bertugas sebagai seorang penghantar roti, okey, dari sebuah kilang dan hantar ke sebuah kawasan yang agak jauh daripada Bandaraya Kuching, iaitu ke Sadung Jaya ataupun lebih dikenali sebagai Asajaya. Rutin Pakcik Muhammad ni pula, dia akan mula menghantar roti seawal pukul 2 pagi dan akan sampai ke destinasi iaitu Asajaya lebih kurang pada pukul 4 pagi. Kemudian selesai untuk penghantaran, dia akan patah balik ke Kuching dalam anggaran sampai ke Kuching pukul 6 pagi ataupun 6 lebih macam itulah. Untuk perjalanan pergi dari Kuching ke Asajaya, perjalanan Pakcik Muhammad agak lancar tanpa ada masalah dan tiba di Asajaya pada waktu yang telah dirancang, lebih kurang pukul 4 pagi. Selesai beliau punggah dan turunkan semua roti, beliau mulakan perjalanan balik ke Kuching. Selesai sahaja Pakcik Muhammad ini melalui kampung Tembirat dalam keadaan gelap, kiri kanan cuma berbekalkan keturunan dengan lampu van sahaja. So beliau teruskan perjalanan. Tak lama selepas tu, tiba-tiba di sebelah kiri bahu jalan, dari jauh beliau nampak ada satu sosok wanita berpakaian putih dan menggendong bayi. Pakcik Muhammad perlahankan van oleh kerana Pakcik Muhammad ni agak berumur, so pandangannya tak berapa nak jelas. Beliau kecikkan mata, cuba nak memerhati betul-betul, betulkah ni perempuan? Macam mana perempuan dengan menggendong anak kecil ni boleh berada di tengah-tengah gelapnya daerah tu? Sebagai orang tua yang ada anak, ada cucu, jadi beliau pun ada perasaan simpati dan ingin menolong sosok wanita tersebut. So Pakcik Muhammad perlahankan van, dia menghimpit sikit ke kiri dan berhenti betul-betul di sebelah wanita tersebut. So Pakcik Muhammad turunkan tingkap dan baru saja Pakcik Muhammad nak bertanya, Pakcik Muhammad terhenti. Pakcik Muhammad tergamam, kaku. Seluruh tubuh dia rasa kejung, rasa tak boleh bergerak. Mulut pun tak boleh nak mengucap apa-apa, kerana apa yang Pakcik Muhammad tatap pada waktu itu adalah
seorang wanita yang mengandung bayi tanpa wajah. Sosok wanita itu pula memusingkan tubuhnya menghadap Pakcik Muhammad. Dan pada ketika itu Pakcik Muhammad benar-benar dapat lihat yang bayi yang dikandung oleh wanita tersebut sebenarnya bukanlah bayi, tapi batu nisan. Pakcik Muhammad memang tak dapat buat apa-apa, cuma mampu mengucap dari dalam hati, istighfar dari dalam hati, Allahu Akbar, Allahu Akbar dari dalam hati, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semua dapat sebut dalam hati. Dalam beberapa saat lepas tu, baru Pakcik Saad boleh gerakkan badan. Terus Pakcik Muhammad toleh ke depan, masuk gear, tekan minyak dan tinggalkan tempat tu serta merta. Selepas daripada kejadian itu, Pakcik Muhammad terus berhenti untuk menjadi penghantar roti dan beliau mencari pekerjaan lain. Beliau tak sanggup lagi untuk membuat penghantaran kerana satu-satunya jalan yang menghubungkan daripada Motuang ke Asajaya cuma jalan tu sahaja pada waktu tu. Geng, itu adalah cerita pertama untuk episod ini, dan aku rasa korang pun boleh bayangkan bagaimana rasanya apabila bersemuka dengan sosok wanita yang tanpa wajah dan mengandung batu nisan. Okey geng, untuk cerita kedua kali ini bukan sosok wanita tanpa wajah, tapi satu keluarga tanpa wajah. Kisah ni berlaku kepada pasangan warga emas yang aku gelarkan sebagai Bang Haji dan Kak Ajah. Bang Haji dan Kak Ajah ni menghadiri satu kenduri di Taman Sukma Kuching, di mana kenduri tersebut bermula selepas isyak. Dan seperti biasa, selesai saja kenduri, dia orang sembang dulu dengan kawan-kawan, dengan saudara. Kemudian baru mereka bergerak pulang. Bang Haji dan Kak Ajah ni nak pulang ke mana tu aku tak perlulah nak mentionkan nama kampung mereka. Cuma aku akan sebut jalan yang mereka gunakan adalah dari Taman Sukma menggunakan satu laluan shortcut dan terus ke Masjid Jamek Kuching. Laluan dari Sukma ke Masjid Jamek Kuching ni taklah begitu menyeramkan. Cuma memang terdapat banyak hutan belukar dan jaraknya tak juga begitu panjang. Apatah lagi, kawasan ni masih dikira sebagai dalam bandar, iaitu Bandar Petrajaya. Tapi seperti yang korang sedia maklum, kalau sesuatu tu nak jadi, dia tetap jadi. Tak kira di mana, pada waktu bila, dia tetap akan terjadi. Nak dijadikan cerita, Bang Haji dan Kak Ajah pulang sekitar pukul 11.30 malam melalui jalan yang aku mentionkan tadi, iaitu dari Taman Sukma terus menembusi ke Masjid Jamek Kuching. Dalam perjalanan tersebut, kenderaan Bang Haji dan Kak Ajah ni melewati satu keluarga yang sedang berjalan di dalam hujan renyai malam tersebut. Kak Ajah apalagi kesianlah melihat keluarga tersebut dan serta-merta menyuruh suaminya Bang Haji untuk berhentikan kereta. Bang Haji, stop. Kesian dengan dia orang. Apa kata kalau kita tumpangkan dia orang? Kata Kak Haji. Bang Haji tak banyak cakap. Terus berhentikan kenderaan dan menunggu keluarga tersebut
berjalan sampai ke kenderaan mereka. Okey, kita tunggu sini. Nanti kalau keluarga ni sampai dekat kereta kita tanya kalau dia orang nak pergi mana, kita tumpangkan, kata Bang Haji kepada Kak Ajah. So, Bang Haji dan Kak Ajah pun tunggulah di dalam kereta menunggu keluarga ni menghampiri kenderaan mereka. So sekali-sekala tu Bang Haji cuma tengok melalui cermin sisi ataupun cermin pandang belakang. Nak dijadikan cerita juga, Bang Haji dan Kak Ajah jadi sedikit hairan. Hampir 5 minit mereka berhenti di bahu jalan, tapi keluarga tadi tak sampai pun ke kereta mereka. Sedangkan Bang Haji bukannya pandu laju dan tak juga berhenti terlampau jauh semasa mereka melewati keluarga tadi. Tapi keluarga tadi masih juga tak sampai-sampai. Bang Haji asyik tengok ke cermin sisi. Keluarga tersebut masih ada lagi dan tengah berjalan. Bang Haji jadi tak puas hati. Bang Haji dah start fikir pelik. Bang Haji pun tenung betul-betul dekat cermin pandang sisi kereta beliau. Tenung betul-betul, diusapkannya air yang mengalir dekat air hujan yang terkena dekat cermin tu. Hati betul-betul. Dan alangkah terkejutnya Bang Haji apabila dia dapati bahawa satu keluarga yang berjalan tersebut, yang terdiri daripada seorang ayah mungkin, seorang ibu dan lebih kurang 2 ataupun 3 anak tadi yang sedang berjalan, rupa-rupanya mereka tak ada wajah. Dan juga setelah diamati betul-betul oleh Bang Haji, rupanya keluarga tadi juga tak nampak kaki. Astaghfirullahalazim, ucap Bang Haji. Kak Ajah terkejut. Kenapa bang? Awak tengok betul-betul dekat cermin tu. Awak tengok betul-betul dekat keluarga tu tadi, kata Bang Haji. Kak Ajah pun perhatikan betul-betul keluarga tadi melalui cermin sisi kereta. Beliau perhatikan betul-betul. Kak Ajah pun nampak sama seperti dengan Bang Haji dan Kak Ajah pun terkejut. Segera Kak Ajah beritahu suaminya Bang Haji supaya teruskan perjalanan pulang tersebut. Bang, jalan bang, jangan tunggu sini lagi bang, jalan bang, kata Kak Haji. Bang Haji pun tak tunggu lama, macam tadi juga masuk gear, tekan minyak, terus balik. Dalam perjalanan pulang tu, Kak Ajah tak habis-habis istighfar dan berzikir. Patutlah bang, kita tunggu berapa lama keluarga ni jalan tak sampai-sampai. Rupanya dah tak ada kaki, tak ada muka juga. Okey geng, selesai sudah penceritaan aku untuk 2 kisah pada episod kali ini. So dengan ini aku mengambil kesempatan untuk mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada korang-korang yang dah subscribe, dah like, dah share ataupun dah tinggalkan komen di video-video sebelum ini ataupun video yang akan datang. Dan juga kepada sesiapa yang berminat untuk menghantarkan kisah seram korang untuk aku bacakan di dalam siaran podcast ini, korang boleh hantar ke email yang akan aku sertakan di deskripsi di bawah ini nanti. Okey geng, sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan aku berharap korang boleh terus support ke channel siaran podcast ini supaya kami lebih semangat untuk menghasilkan video-video baru yang akan datang. Dan jaga kesihatan korang semua, amalkan SOP. Siaran puaka mengundur diri. Assalamualaikum. #selangkah ke alam mistik.